Tapi kita pada hari ini, orang nak sampaikan ilmu, orang nak sampaikan hadis Nabi SAW, kita lari. Takut mendengar Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sahabat-sahabat sekalian, ni apa yang dah berlaku lah ni? Gempa bumi ke? Tsunami ke apa? Sesungguhnya jika kita melihat apabila Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-A'raf tentang orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa taala janjikan neraka sebagai tempat balasan untuk mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika hum ghafilun. Mereka ini ada hati, tapi mereka tidak menggunakan hati untuk memahami agama mereka. Mereka ada telinga, tapi tak mau guna telinga untuk mendengar. Mereka ada mata, tapi tak mau guna mata untuk melihat. Mereka, kata Nabi SAW, seperti Al-An'am. Al-An'am ni satu perkataan yang sangat indah yang digunakan pakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah. Al-An'am ni maksud dia haiwan ternakan, bukan haiwan liar, haiwan ternakan. Ulama bincang pasal apa Nabi, pasal apa Allah sebut di sini haiwan ternakan? Pasal apa Allah tak sebut haiwan umum? Haiwan apa? Pasal apa Allah Subhanahu wa taala sebut Al-An'am? Al-An'am ni kata Al-Imam Ibn Kathir, dia tafsirkan Al-An'am. Kata dia, haiwan ternakan ni dia hanya tahu kandang dia. Kalau dia terlepas keluar sesat, pakai tak boleh balik lah. Dia tak memanfaatkan mata dia, anggota dia. Dia tak memanfaatkan telinga dia. Dia tak memanfaatkan hati dia. Dia tak memanfaatkan pendengaran dan penglihatan dia. Jadi orang yang mana mereka ini tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak mau hati mereka tidak mau untuk berusaha untuk memahami agama, mereka sebenarnya seperti haiwan ternakan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala mengkritik, mencerca mereka, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi. Sebab itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan summun bukmun umyun hum la yaqilun. Mereka itu buta, mereka itu bisu, pekak. Bahkan mereka itu orang yang tidak berakal, la yaqilun, tak ada akal. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya nak katakan, nak berkongsi pada pagi ini tentang kepentingan kita menghidupkan satu suasana ilmu. Sebab dakwah Islam adalah dakwah ilmu. Dakwah Islam bukan sama sekali dakwah emosi, bukan sama sekali dakwah semangat. Dakwah semangat ni, semangat dia sat ya. Semangat, bagi semangat. Kita boleh mengangkat semangat manusia, no problem. Seperti mana orang yang hebat berkata-kata, hebat mengulas tentang agamanya, dia mampu untuk menyebabkan dalam beberapa saat, beberapa detik manusia akan sedih. Dan dia mampu menggembirakan dan menceriakan suasana dalam beberapa detik. Pasti dia pandai bermain kata. Itu semangat. Sebab tu kalau kita lihat orang hadiri program-program motivasi, Allah sedih, teriak, sedih, peluk mak ayah apa semua. Tapi balik serupa tu, dalam program motivasi, susun selipar, kemas, bersih, balik busuk dulu tu. Pasal apa? Pasal dia hanya semangat dalam tempoh tertentu. Dia tidak ada di sana pendekatan-pendekatan yang bersifat ilmiah. Agama kalau kita nak konsisten atas agama, mesti ilmu. Setakat berhimpun bukan, kalau tak dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tak dijelaskan kepadanya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan petunjuk para sahabat ridwanullahi alaihim, sesuai dengan jalan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, sebenarnya tidak ada apa-apa. Nanti kita akan bincangkan pada sesi-sesi yang akan datang dalam program yang telah diatur susun tentang prinsip-prinsip dalam kita memilih sumber agama dan memahami sumber agama. Pada hari ini semua orang berujar Al-Quran. Pada hari ini semua orang berujar dengan hadis Nabi SAW. Syiah pakai Quran juga. Tarikat Sufi sesat mana latah mana dan sebagainya pun pakai Al-Quran juga. Sebahagian daripada mereka. Kelompok mana lagi? Kahar Rasul Melayu. Anda selalu guna contoh Kahar Rasul Melayu. Dia pun pakai Al-Quran juga. Ayat apa dia pakai? Yasin. Innaka laminal mursalin, engkau rasul yang diutuskan.
Dalil betul, sumber betul, tepat 100%. Tapi cara penafsiran. Jadi jangan semata-mata kerana orang menggunakan dalil hujah daripada Al-Quran Al-Karim dan juga hadis Nabi SAW kita terpukau, tertipu. Beberapa orang lagi seperti apa? Penulis-penulis pada hari ini, sastrawan-sastrawan yang entah apa entah bermain dengan hadis Nabi SAW, bermain dengan ayat Al-Quran untuk mengelirukan orang, untuk nak tarik orang kepada Syiah. Gunakan hadis Nabi dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih, hadis tentang khawd, hadis tentang telaga Al-Kautsar, di mana satu hari nanti di hari kiamat kelak apabila Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada Nabi Al-Kautsar, telaga yang mana kata Nabi, siapa yang teguk air dari telaga tersebut fala yadhma'u abada, dia takkan dahaga selama-lamanya. Orang yang beriman akan bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meneguk air daripada telaga tersebut. Tapi ada kelompok-kelompok tertentu di kiri dan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa cuba untuk memintas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dia pun nak sampai saja dekat dengan telaga, nak minum, Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dia perintah kepada malaikat menjauhkan mereka daripada telaga. Halau, jauh. Saya mai pula, Allah tolak pergi jauh. Mai pula, pergi jauh. Nabi kata, ashabi, ini sahabatku. Ini yang diguna pakai oleh siapa? Oleh pokok Syiah. Bagi si mangkuk-mangkuk ni dia tafsir hadis. Dia jadi lagu tu. Dia kata, tengok ni sahabat-sahabat Nabi. Ramai ni kufur mereka, Allah jauhkan mereka dari telaga Al-Kautsar. Kita mendengar termenung, oh ada lagu tu. Buka Sahih Bukhari, cek. Oh kita buka Sahih Bukhari, iyalah. Tanpa membaca ulasan, tanpa membaca penjelasan para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, kita telah tertipu. Jadi jangan semata-mata orang membacakan kepada kita ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, hadis-hadis Nabi SAW, kita tertipu. Sebab ramai manusia pada hari ini nak promosi kismih, dia buat ayat Quran. Nak promosi ayat, dia buat ayat Quran. Anda pernah hadiri pergi ke satu tempat ziarah. Dia promosi ayat Zam-Zam yang dikhatamkan Quran 6,000 kali khatam. 6,000 kali khatam. Nabi sendiri ayat tu. Ana rasa tak puas hati. Confirm balik dengan tuan punya tempat. Salah. Yang buat ayat tu betul ke ni? Betul ke ni ayat 6,000 kali khatam? Betul. 6,000 kali khatam. Khatam dari mana ni? Ni daripada Yaman. Orang ramai-ramai kita khatam. Nabi SAW yang menemui telaga Zam-Zam ni kembali setelah Nabi Ismail AS. Setelah Nabi Ismail AS, dia tertutup telaga tersebut, yang menemui kembali dengan kehendak dan izin Allah Abdul Muttalib untuk Nabi SAW. Dan Nabi hidup di sekeliling telaga Zam-Zam tu sampai ke besar. Bahkan pembukaan kota Makkah, dah buka balik kota Makkah untuk orang Islam. Adakah Nabi pergi jampi telaga Allah? Adakah Nabi pergi baca Quran ramai-ramai kat telaga Allah? Apa yang nak katakan di sini, orang komersial kan? Gunakan nama agama, gunakan nama Al-Quran, gunakan nama As-Sunnah. Ayat Zam-Zam ni afdal, Nabi dah sebut kelebihan ayat Zam-Zam, kemuliaan dan kedudukan ayat Zam-Zam. Kita baca Quran lagi baik. Kita pun nak, oh betul. Nanti sedang apa pergi jampi empangan. You cerdik semua. Senang orang minum yang baik kat rumah. Jadi benda-benda seperti ini, orang berdalilkan Quran, orang berdalilkan hadis Nabi SAW yang menjadi mangsa kekeliruan kita. Pasal dia ni buat Quran, dia ni buat hadis. Sebab tu Al-Quran dan Al-Hadis ada metodologi dia, ada prinsip-prinsip dan kaedah untuk kita memahami dia, bukan sewenang-wenangnya. Sebab itu bila Nabi SAW menggambarkan dalam hadis Irbad, akan kita jelaskan nanti, bisa cerita sikit gambarannya. Bila Nabi sebut, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesiapa yang hidup selepas daripada pemergianku ini, dia akan melihat perselisihan. Nabi tak kata perpecahan, Nabi kata perselisihan. Sebab semua perpecahan berpunca daripada perselisihan. Tapi bukan semua perselisihan itu membawa kepada perpecahan. Tak semua perselisihan membawa kepada perpecahan. Maknanya Nabi nak abang di sini, bila Nabi wafat mesti akan ada perselisihan.
Nabi bagi solusi dia, penyelesaian dia. Penyelesaian yang Nabi bagi kita tak pakai. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin addu 'alaiha bin nawajid. Tetaplah kamu dengan sunnahku dan sunnah para sahabat khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kesepakatan mereka, tetap dengan mereka. Gigit dengan gigi gerham. Jadi kita pada hari ini, adakah kita memahami Al-Quran seperti mana sahabat Nabi faham? Seperti mana Ibnu Abbas faham? Seperti mana Abu Bakar, seperti mana Umar, seperti mana Uthman, seperti mana Ali faham? Kan kita ambil Quran, kita buka terjemahan, kita ulas, ikut syok kita. Ini bukan kedai makan. Kita nak ambil makanan mana kita nak makan. Nak ambil ni aku nak kambing, aku tak mau ni aku nak ni. Lepas tu bukan nak masak ikut cara kita, nak buat perencah nasi goreng ke, perencah apa kita nak buat. Ini agama, brother. Ini agama. Agama demai dah tu. Demai Quran dan hadis. Kita kena terima dah tu. Tanpa perlu di sana tambah haji nombor tu sikit, nak bagi pasal lagu sedap. Kalau kita serahkan kepada manusia yang berada berapa bilion manusia di atas muka bumi pada hari ini, kita serah kepada mereka, okey, tak apalah. Buatlah macam mana nak buat. Agama jadi macam mana? Jadi rojak. Sebab tu kita perlu menjaga dan perlu mengembalikan Islam itu kepada praktiknya yang asal seperti dipraktikkan oleh Nabi dan juga para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka adalah generasi yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Sebab itu apabila berlaku perselisihan dan perbezaan pendapat, buka kepada analisa. Sekarang ni dah tidak ada satu alasan pun untuk menghalang manusia itu daripada membuat analisa. Tak ada alasan boleh bagi. Tak boleh buat alasan, tak boleh. Orang kata,